Man ana man ana man ana. Yang tak ada buku, okey, pelajar-pelajar yang tak ada buku boleh lihat pada skrin lah. Okey, yang tak ada buku boleh lihat pada skrin saja. Okey, ke surat 83. Okey, pada pertemuan yang lepas kita masuk surah Al-Alaq ayat 1 hingga 8. Okey, membicarakan tentang apa? Tentang wahyu pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jadi kita dah belajar dah ayat 1 hingga 8. Pertemuan yang lepas kita belajar macam mana Nabi terima wahyu, kita dah tengok video, kita dah tengok YouTube dan sebagainya. Jadi pada minggu ini kita sambung pada ayat 9 hingga 19. Okey, jadi kita tengok pada skrin, kita akan tengok pada slide. Kita akan pergi pada struktur lah. Okey, struktur surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Okey, hari ini kita akan masuk pada ayat 9 hingga 19. Tema pada kali ini adalah ibadat. Mana ayat yang 1 hingga 8 temanya akidah. Tapi ayat 9 hingga 19 temanya adalah ibadat. Okey, jadi surah Al-Alaq terletak muka-muka surat 597 dan juga 598 di dalam Al-Quran. Okey, muka surat 83. Okey, jadi surah Al-Alaq ini surah yang ke-96 di dalam Al-Quran. Okey, terletak pada juzuk yang ke-30. Dan surah ini kita nak tahu ayat 9 hingga 19 ni membincangkan tentang apa. Okey, jadi ayat 9 hingga 19 ini muka surat 83. Muka surat 83. Okey, muka surat 83. Okey, Muallim dah tulis satu muka surat 83. Okey, jadi kita tengok surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19 ini membincangkan tentang ancaman bagi orang yang menolak kepada kebenaran. Nanti kita akan lihatlah dalam terjemahan surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Okey, ini adalah struktur. Kita dah habis pada struktur dan seterusnya kita akan masuk kepada surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Okey, jadi ayat surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19 ini ada pada muka surat 83. Jadi pelajar boleh lihat. Okey, kita akan masuk kepada surah ayat yang ke-9 hinggalah ayat ke-19. Maknanya surah Al-Alaq ini ada 19 ayat sahaja. Cuma ada 19 ayat sahaja. Kita pun hari ini dah habis kepada surah Al-Alaq. Okey, ini adalah yang kamu tengok pada muka surat 83 itu adalah surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Okey, pada kali ini Muallim akan masuk pada pembacaan lah. Okey, untuk pembacaan ni Muallim akan baca. Jadi pelajar-pelajar semua kena dengar. Okey, pelajar-pelajar semua kena dengar, lihat dan fokus. Kalau yang ada buku boleh tengok pada buku muka surat 83. Kalau yang tak ada buku boleh tengok pada skrin sahaja. Okey, jadi Muallim akan bacakan surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Okey, jadi kamu semua dengar. Okey, kita akan pergi kepada pembacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, kita pergi kepada ayat 9. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sadaqallahul azim. Okey,
Itulah demikian pembacaan surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Okey, sekarang ni muallim nak tanya, siapa yang nak cuba baca surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19? Siapa yang volunteer ataupun sukarela nak cuba? Okey, kalau ada, cuba angkat tangan. Okey, ada tak yang nak cuba? Siapa yang nak cuba? Siapa tu? Aisyah Umairah ke? Siapa? Aisyah Umairah ke? Okey. Okey, kita bagi kepada Aisyah Humairah dulu. Okey, Aisyah, kamu baca dulu ayat 9 hingga 19. Okey. Lepas ni pelajar lelaki pula. Okey, Aisyah Humairah, cuba. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa wa ara'aita in zaba wa tawalla alam yambi anna Allah yara kalala illam yantahi lanafa'an bin nasiyah kadhibatin khati'ah muzzabadiyah falsanad muzzabaniyah kati'hu wasjud pada waktu tariba. Okey, sadaqallahul azim. Okey, bagus. Aisyah Umairah, terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, pelajar lelaki dah. Pelajar perempuan dah. Sekarang ni kita nak pelajar lelaki pula. Okey, pelajar lelaki, siapa yang nak cuba baca ayat 9 hingga 19? Okey, siapa yang nak cuba baca? Pelajar lelaki. Ada tak pelajar lelaki yang nak cuba? Okey, pelajar perempuan dah. Kita nak pelajar lelaki pula. Ada tak pelajar lelaki? Siapa tu? Siapa yang nak? Rais boleh? Rais boleh, Rais? Rais boleh, Rais? Okey, siapa yang nak cuba? Siapa yang nak cuba? Faid nak cuba, Faid? Faid nak cuba? Faid ke Rais yang nak cuba? Pelajar lelaki. Rais ke Faid? Siapa? Faid nak cuba? Okey, kalau Faid tak nak, Rais nak cuba, Rais? Boleh, Rais? Boleh? Ayat 9 hingga 19, boleh? Okey. Okey, cuba. Okey, Rais cuba baca. A'udzubillah. Okey, cuba. Okey, cuba, Rais. Okey, Rais cuba baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla ara'ain kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam bi anna Allah yara la illam illam yantahi lam bin nasiyah nain kazibatin hati afal yad'una adiyah sanadaniyah kalla la tuti jud waqtar.
Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul Okey, alhamdulillah, bagus. Terima kasih Rais. azim. Okey. Jadi untuk pelajar-pelajar yang lain, kita akan Muallim akan bagi peluang pada minggu depan pula lah untuk surah yang lain. Okey. Jadi itulah yang kawan kamu baca, yang Muallim baca, itulah pembacaan surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Okey. Jadi kamu kena ingat, surah Al-Alaq ini ada berapa ayat? Ada 19 ayat sahaja. Okey, ada 19 ayat sahaja. Jadi pada hari ini kamu dah habis dah pada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 19 kita dah belajar. Okey. Okey, itu ada pembacaan. Okey, seterusnya seperti biasa kita akan masuk kepada maksud. Bila kamu dah baca Al-Quran, kamu kena tahu pula maksud. Kerana apa? Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau kita nak baca macam bahasa Arab, kita tak faham. Jadi kita kena bacalah terjemahan dalam bahasa Melayu, baru kita faham ayat ini menceritakan tentang apa. Okey, sebab tu kita kena belajar pada terjemahan. Okey, kamu boleh buka muka surat 86 untuk terjemahan. Muka surat 86. Okey, buka dulu buku surat 86. Okey, muka surat 86, kita akan masuk pada terjemahan. Okey, yang pertama ayat yang ke-9. Kita tengok apa terjemahan ayat yang 9. Ara'aita, apa pendapatmu, alladhi, tentang orang yang yanha, dia melarang. Okey, itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, abdan, seorang hamba, iaitu Rasul, idza, ketika solat, dia solat. Itu terjemahan pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11, ara'aita, apa pendapatmu. Sama ni, ara'aita tadi pun apa pendapatmu, ara'aita yang ni pun ada lagi adalah maksudnya apa pendapatmu juga. In, jika, kana, dia, yakni Nabi Muhammad berada, ala, di atas, al-huda, yang bermaksud petunjuk. Okey, itu ayat yang ke-11. Okey, ayat terjemahan ayat yang ke-12, atau amara, dia menyuruh, taqwa, untuk bertakwa. Okey. Okey, yang ayat yang ke-13, ara'aita, apa pendapatmu. Kat sini kalau kamu lihat ada 3 ara'aita. Yang ni yang pertama, ara'aita allazi yanha. Okey. Yang ni yang kedua, ara'aita inka. Ara'aita tu bermaksud apa pendapatmu. Sini kat sini pun sama. Ara'aita, apa pendapatmu. Apa dia? Imran. Imran, jangan kacau apa insyirah, jangan kacau insyirah. Okey, insyirah nak belajar. Okey, seterusnya ara'aita tadi ayat yang ke-13, apa pendapatmu. In, sama, in bermaksud apa? Jika, kadzaba, dia mendustakan, wa tawalla, dan berpaling, iaitu daripada iman. Okey. Okey, ayat yang ke-14, alam, tidakkah, ya'lam. Okey, silakan. Ya'lam, dia tahu, bi anna, bahawa sesungguhnya, Allah yara, dia melihat. Ini ayat yang keempat, yang ke-14. Okey. Ayat yang ke-15, kalla, sekali-kali tidak, lain, sungguh jika, lam yantahi, dia tidak berhenti daripada kufur, lanasfa'an, pasti kami tarik, ini dia, bin nasiyah, dengan ubun-ubunnya ke neraka. Okey. Ayat yang seterusnya, seterusnya kalau kamu lihat dekat buku nasiyatin. Okey. Iaitu yang tu tadi, yang derhaka. Ni yang bawah ni, nasiyatin, yang bermaksud iaitu ubun-ubun, kadzibatin, bermaksud dia bermaksud pendusta, khati'ah, yang derhaka. Okey. Jadi ayat yang ke-18, falyad'u, maka biarlah dia memanggil, nadiyah, kaumnya, untuk menolongnya. Dan ayat yang ke-18, sanad'u, kelak kami akan memanggil, az-zabaniyah. Az-zabaniyah ni apa? Malaikat zabaniyah. Az-zabaniyah tu bernama malaikat. Okey, seterusnya ayat yang terakhir, kalla, sekali-kali tidak, la, jangan, tuti'hu, kamu mematuhinya, wasjud, dan bersujudlah,
waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Okey, itulah terjemahan kepada surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Tak apa, kalau kamu tak berapa nak faham, nanti kita akan masuk kepada huraian ringkas. Okey, huraian ringkas ni akan menerangkanlah apa yang kita menerangkan terjemahan apa yang terdapat dalam surah Al-Alaq ini. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk kepada huraian ringkas supaya mudah kamu faham. Okey, untuk huraian ringkas kamu boleh buka muka surat 87. Okey, buka muka surat 87. Okey, buka dulu muka surat 87. Kita dah masuk pada huraian ringkas. Di mana huraian ringkas ni yang pertama dia kata apa? Kita tengok kat sini. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni memberitahu kepada kita tak boleh nak ganggu orang yang sedang melakukan ibadah. Sebagai contoh, contohnya kawan kamu sedang solat, kan? Kawan kamu tengah solat, tiba-tiba kamu kacau kawan kamu. Itu adalah perkara yang dilarang. Jadi kita tak boleh nak kacau orang yang sedang melakukan ibadah. Tak kisahlah kawan kamu sedang membaca Al-Quran ke, sedang berzikir ke, okey, sedang solat fardu ke, sedang solat sunat ke, apa dan sebagainya, segala bentuk ibadah kamu tak boleh nak ganggu. Ini adalah larangan daripada Allah. Okey, jadi tak boleh kacau orang yang sedang melakukan ibadah. Okey, itu yang pertama kamu kena ingat. Okey, surah Al-Alaq ni Allah memberitahu, Allah melarang mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Jadi ibadah ni kamu fikir apa ibadah? Ibadah solat, okey, membaca Al-Quran, berzikir dan banyak lagi ibadah-ibadah yang ada. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata kita mestilah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Okey, kita mestilah, kita sebagai orang yang beriman kena sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat ni macam mana belajar? Kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggal apa yang Allah larang. Kalau Allah suruh buat baik, kita buat baik. Kalau Allah suruh solat, kita buat solat. Kalau Allah suruh bayar zakat, kita bayar zakat. Kalau kamu buat apa yang Allah suruh, itulah dipanggil taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau Allah kata jangan berzina, jangan minum arak, okey, jangan berbohong, jangan tipu, jangan fitnah dan sebagainya, jangan buat. Okey, dalam Al-Quran ada memberitahu beberapa larangan yang kita tak boleh buat. Okey, sebagai orang yang beriman, contohnya dilarang berzina, kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh berjudi, kita tak boleh minum arak dan sebagainya. Okey, kita mesti taat kepada Allah dan jauh apa yang Allah larang. Okey, kita kena tinggalkan. Okey, seterusnya, okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mestilah sentiasa berdoa kepada Allah kerana ia adalah satu sifat orang yang beriman. Okey, antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah apa? Belajar adalah orang ciri-ciri orang yang beriman itu dia sentiasa berdoa kepada Allah. Okey, bukan dia berdoa selepas solat saja, tapi apa-apa yang dia ada perlukan, setiap masa dia akan berdoa kepada ya Allah. Dia minta apa segala-gala daripada Allah. Kerana Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, nescaya aku akan kabulkan. Jadi Allah dah bagi tahu. Cuma kita sebagai manusia jangan malas. Kamu nak dapat keputusan yang baik di dalam perperiksaan, kamu minta pada Allah. Okey, kamu nak dimurahkan rezeki, kamu minta pada Allah. Kamu nak faham belajar sesuatu perkara tu, minta pada Allah. Kena banyakkan berdoa. Kerana orang yang berdoa ni, yang banyak berdoa, sentiasa berdoa ini, ciri-ciri orang yang beriman. Okey, ciri-ciri orang yang beriman adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia tahu yang boleh menolong dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh menolong. Okey, kena banyak berdoa. Okey, yang keempat, kita mestilah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat segala perlakuan makhluknya. Okey, kita mestilah yakin, kita mestilah beriktikad bahawa Allah melihat segala apa yang kita lakukan dekat dunia ni. Kamu cubalah, kamu nak sorok ke, kamu buat bila kamu buat sesuatu perkara, orang lain tak nampak, tapi siapa yang nampak?
Allah yang nampak. Kamu soroklah dekat bawah tanah ke apa dia, Allah akan tahu. Okey, kita ni semua tidak akan terlepas daripada pandangan Allah. Kita sentiasa diperhatikan oleh Allah. Okey, kamu tak boleh nak sorok, kamu tak boleh nak tipu dan sebagainya, kerana Allah Maha tahu segala sesuatu. Okey. Jadi kita sebagai manusia yang beriman, orang yang beriman, kita kena yakin. Kalau kita nak buat dosa, kita nak tipu, kawan tak nampak, tapi siapa yang nampak? Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Allah nampaklah aku mencuri. Allah nampak, Allah tahu aku menipu. Itulah kita kena yakin perkara itu. Bila kita yakin yang Allah ni sentiasa melihat kita, perhatikan kita, nescaya kita takut nak buat dosa, kita takut nak buat jahat. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan menerima azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maksudnya mendustakan ni apa? Dia melakukan penyelewengan, dia menipu ke atas ayat-ayat Allah. Orang seperti ini akan dikenakan azab yang pedih di akhirat kelak. Cara salah satu yang kita boleh yang pelajar-pelajar perlu tahu, antara panasnya api neraka ini, panasnya tidak sama dengan panas di dunia. Kalau kamu buka api tu, kamu rasa panas, tapi api neraka lagi panas daripada tu lagi. Ya. Okey. Cikgu ada lah. Apa dia, Dayan? Cikgu, dekat api ada lava kan? Dekat neraka syaitan tolak kita dekat lava kan? Apa dia? Bila ada orang jahat. Ada orang jahat. Okey. Ada orang jahat. Lepas tu? Okey, Ryan. Nak tanya apa tu? Mencuri. Mencuri. Salah contohnya mencuri. Tak boleh. Kalau orang yang mencuri pun akan dikenakan hukuman di akhirat kelak. Okey. Itulah yang Muallim nak cerita. Panasnya api neraka tak sama dengan panas di dunia. Bahkan api neraka panasnya lebih panas daripada dunia. Jadi kalau dekat dunia kita buka api, kita dah tak boleh nak tahan api tu, macam mana dekat akhirat kelak? Okey, api neraka lagilah panas, sepanas-panasnya, yang tak sama dengan panas di dunia. Okey, alhamdulillah kita dah habis kepada huraian ringkas. Okey, jadi pelajar-pelajar ada apa-apa soalan tak nak tanya berkenaan dengan surah Al-Alaq ayat 1 ayat 9 hingga 19 ni? Kamu semua faham tak? Faham tak surah ni menceritakan tentang apa? Walaupun kamu tak boleh nak ingat semua, tapi kamu boleh ingat beberapa poin ataupun perkara yang dalam surah ini pun dah cukup okey dah. Dah bagus dah. Alright. Jadi yang utamalah yang kamu kena ingat, surah Al-Alaq ayat 9 hingga 19 ini, Allah melarang kita mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah. Itu je kamu kena ingat. Allah melarang mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Kawan sedang bersolat ke, sedang membaca Al-Quran ke dan sebagainya, kita dilarang untuk mengganggu. Alright. Okey, faham tak semua pelajar-pelajar? Faham tak? Okey, kalau faham angguk. Okey, supaya Muallim tahu ada respon daripada kamu semua. Okey, faham tak? Okey. Pelajar semua faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Kalau ada yang faham, alhamdulillah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita dah sampai pada penghujung kelas. Tak apa, seperti biasa selepas ini Muallim akan post di dalam WhatsApp untuk tugasan pada hari ini. Okey, jadi kamu kena hafal struktur seperti biasalah. Jadi kamu cubalah untuk hantar tugasan tersebut. Okey, jadi Muallim ucapkan tahniah kepada yang hantar tugasan tersebut. Okey, yang berjaya hantar hafazan. Yang mana masih belum lagi, cuba. Okey, usahakan untuk hafal dan sebagainya. Okey, kerana menghafal Al-Quran ini banyak kelebihannya. Okey, kita kena banyakkan menghafal Al-Quran. Okey, ya, ya Iman. Okey, ada apa-apa lagi tak? Jadi nak buat quiz. Quiz nanti dulu. Okey,
ada masalah teknikal yang muallim tak dapat nak elakkan, nanti muallim dah jumpa satu penyelesaian, baru muallim akan buat kuis semula. Okey, baik. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujungnya. InsyaAllah masa yang ada ni kamu gunakan untuk siapkan tugasan ataupun kerja yang kamu perlu lakukan. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Cikgu, Ya. Apa dia? kuis esok ke hari? Kuis tu nanti muallim akan maklumkan semula. Okey. Sebab ada masalah yang muallim tak dapat nak elakkan, muallim kena selesaikan dahulu. Kalau dah boleh, nanti muallim akan hantar untuk kuis tu. Okey. Jadi kamu bersabar dahulu. Okey, siapkan tugasan dahulu. Alright. Okey. Baiklah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kamu semua apa yang kita dah belajar pada hari ini, dan semoga kamu dapat menyiapkan tugasan dengan baik insya-Allah. Okey, jadi kita tutup kelas dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari Khamis insya-Allah. Okey, jaga diri semua. Assalamualaikum. Baik, cikgu.